Tengok muka surat 597. Kembali kepada surah Al-Alaq. Boleh dah? Boleh lagi dah? Slow-slow, sikit-sikit. Dia Quran ni, yang saya tengah buat ni, orang panggil tadabbur. Panggil apa? Tadabbur ni apa maksud dia? Tadabbur ni ayat, ni no ayat apa ke kita? Jangan kita baca, kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar derhaka. Maka kita berkata, ni ayat ni no ayat ke Abu Jahal. Kita baca je tafsir. Lepas tu tak tengok atas diri kita, tak ada apa. Betul sama kita. Betul sama kita. Tak boleh. Tapi walaupun sejahat-jahat Fir'aun laknatullahi alaih, Allah sebut di dalam surah Taha, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Sesungguhnya mugilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia tagha. Tapi dalam surah Al-Alaq ni, Abu Jahal digelar layat tagha. Maknanya atas lagi daripada tagha. Orang kata-kata, kalau meta, atas lagi. Meta sungguh. Bapa dia gelar Abu Jahal meta sungguh. Dalam hidup dia tak pernah buat baik kepada Nabi SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa haminal Qur'an wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannata wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati, kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati, kami berikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. InsyaAllah kita masih lagi menyambung surah Al-Alaq. Minggu sebelum ni kita berhenti pada ayat yang ke-5. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muka surat 597 dah. 597. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Alaq, ingat sama-sama kalau Allah bercerita dalam surah Al-Alaq, kita nak faham sekarang aja. Surah Al-Alaq ni dia nak ingatkan kita asal usul kita. Dia nak peringatkan kita, mu ni asal usul mana Mu nak tahu, mu kena baca. Nak tahu asal usul, mu kena kaji. Sama ada baca melalui ilmu yang ada daripada Quran, ataupun mu baca, ataupun mu tengok daripada kajian-kajian saintis-saintis kau. Tak kira mana. Yang pentingnya kita kena tahu asal usul kita daripada mana. Maka dalam surah Al-Alaq ini, dia cerita asal usul kita ni sekupa darah. Kemudian Allah ciptakan manusia, khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia daripada sekupa darah. Iqra' wa rabbukal akram. Kalau mau baca Quran, kalau mau sentiasa kaji Quran, dengan mu kaji Quran ataupun mu belajar banyak-banyak ilmu pun, tapi mencari supaya Allah muliakan mu, maka insya-Allah Allah akan muliakan kita. Kita nak faham gini. Kita kerja jadi cikgu. Maka kita kena niat, aku kerja cikgu ni adalah pekerjaan aku nak supaya apa? Allah muliakan aku di dunia dan juga di akhirat. Bukan nak mencari kemuliaan, tak. Supaya Allah redha kita. Allah muliakan kita. Tak kira lah kalau kita kerja buat rumah batu ke, kita nak biar kerja rumah batu kita tu Allah muliakan kehidupan kita, insya-Allah. Mana dia kata alladhi 'allama bil qalam. Tuhan hak ajar kita dengan boleh nulis tu. Maksudnya Tuhan ajar kita apa nama? Tulis ayat-ayat Quran ataupun boleh buat lah ni bukan nulis gini dah. Melalui cetak. Ataupun nulis lah ni jamil lah ni tulis dengan laptop ataupun kita tulis dengan telefon. Mana nulis itu siapa hak ajar kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena letak lagi allamal insana. Sebut allamal insana ma lam ya'lam. Kita ni reti tak nak nyusu mak kita mula-mula? Tak reti. Siapa ajar kita cara kita nak nyusu mak kita? Allah. Kemudian apabila kita ni lapar, masa kita baby kita lapar, siapa ajar kita? Kalau lapar mu teriak. Tuhan ajar. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajar kita. Kemudian apabila kita dah dewasa, siapa ajar kita? Kalau kita ni nak jalan, kita bangun, kita rebah, kita tetap bangun juga. Tapi perasan tak? Masa kita masuk umur 12 tahun, masuk kita umur 15 tahun ke atas, kalau kita ni dihina kan, ataupun kita jatuh pelebok, orang tolak kita, orang hina kita, orang kata ke kita pun rasa terjatuh. Down. Masa kita baby dulu, masa kita kecil, kita jatuh je. Kalau kita jalan jatuh, pun jatuh. Kita pun bangun sendiri. Masa itu, siapa ajar kita? Allah ajar. Lah ni Tuhan tak ajar kita sebab apa? Sebab kita ditutup oleh dosa-dosa kita. Tuhan tak masuk cahaya. Oh, mula ni ada masalah dalam hidup. Maka mu nak kena selesai cara ni. Gini. Tuhan tak ui cahaya kita nak tubik jalan tu. Maka kita mari stres, mari anxiety, mari depression, mari stres, mari sakit jiwa, mari rasa pelakon. Sebab apa? Sebab Allah tak masuk cahaya dalam hidup kita. Allamal insana ma lam ya'lam. Siapa dia ajar kita? Kita ni boleh baca Quran. Siapa ajar kita? Allah ajar kita. Dan semua benda kita kena letak. Siapa ajar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba berasa nelah. Berasa betul. Kita kata, mana ada Tuhan ajar? Aku ni boleh, boleh harta ni, ataupun gaji aku mahal gini, sebab usaha aku. Aku kerja cikgu, lepas tu gaji boleh masuk tu. Siapa ajar kamu tu? Siapa ajar kamu boleh piti ni? Siapa ajar mu pandang ni? Tak nampak Tuhan. Jadi tak nampak Tuhan tu Allah kata, kalla. Baca, kalla. Innal insana la yatgha. Matalamu ni. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia ni melampaui batas. Tengok terjemah dia. Sekali-kali tidak.
Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kita ni betul ke tak dengan Tuhan? Kita nak check kita betul ke tak dengan Tuhan ni. Maka kita kena tengok setiap hari lagu mana perbuatan kita ni. Adakah kita cari redha Tuhan kita? Tak kira ke apa. Dari segi pitih kita. Dari segi pangkat kita. Dari segi kehidupan kita. Dari segi nikah kahwin kita. Pasangan kita. Anak kita. Adakah kita buat semua ni? Cari redha Tuhan kita. Kalau tak cari redha Tuhan, kita termasuk daripada golongan hamba yang Allah sebut la yatgha, melampaui batas. Kalau kita nak kacak mata lah mu ni. Sumat bagak. Dan sini maksud innal insana la yatgha, mengikut ulama tafsir, ayat ini ditujukan kepada Abu Jahal. Tapi Tuhan tak sebut nama dia Abu Jahal. Zaman Nabi Musa, ada orang Debel. Raja tu nama orang panggil apa? Abaji. Nama raja zaman Nabi Musa nama apa? Fir'aun. Zaman Nabi Ibrahim, raja dia nama apa? Namrud. Namrud ni, dalam Quran dia tak sebut nama dia. Sedangkan dia lah kepala hak pertama mengaku Tuhan. Tapi dalam Quran Allah sebut siapa banyak? Fir'aun, betul tak? Fir'aun ini nama dia ke Fir'aun? Tak. Fir'aun adalah pangkat. Dan pangkat Fir'aun ni nama dia sebenarnya apa? Fir'aun zaman Nabi Musa hak bunuh anak lelaki, hak bunuh zaman-zaman dia, hak buat hamba Bani Israel, namanya Ramsis. Nama dia apa? Ramsis. Kalau pergi Mesir, dia ada satu nama tempat anak. Orang sebut, nak pergi mana tu? Rahfin. Nak pergi mana? Ramses. Dia sebut. Mana nak pergi Ramses? Ramses tu satu tempat yang mana nama bagi Fir'aun. Zaman dulu, Fir'aun zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Musa dia panggil Fir'aun zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Muhammad SAW orang panggil Fir'aun zaman Nabi, nama dia Abu Jahal. Zaman kita ada Fir'aun? Tak ada apa-apa ada. Orang panggil Fir'aun ke apa? Fir'aun modern. Siapa dia ada perangai Fir'aun modern? Tanya diri. Lagu mana perangai Fir'aun modern? Pertama, nak tengok perangai Fir'aun modern. Mari kita tengok sikit. Buka surah Al-Fajr. Buka surah Al-Fajr. Ini perangai Fir'aun modern. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buka muka surah 593. Muka surat 593. Jumpa? Ayat 10. Dia katakan wa fir'auna dzil autad. Muka surat 593. Ada 593. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai bangunan-bangunan besar dan berpasak. Kita nak faham lagu mana ni? Fir'aun zaman moden ni maksud dia ke apa? Dia ni ada harta, dia ada pengaruh. Kalau zaman lalu ni orang panggil ke apa? Influencer. Zaman lalu ni influencer ataupun pempengaruh bahasa Melayu kita. Dia ni artis terpengaruh. Dan apabila dia ni terpengaruh, orang ikut dia belakang ke tak? Orang ikut dia belakang. Jadi, Fir'aun zaman tu, perkara pertama dia buat apa? Kalla balla tukrimunal yatim. Ayat 17. Perangai Fir'aun zaman tu, dia tidak memuliakan anak yatim. Jumpa ayat 17 tu. Dia tidak memuliakan anak yatim. Wala tahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tak raja orang makan, tak beri makanan ke orang miskin. Kedekut upi angin. Pitih ada. Kerja cikgu. Ada pecing. Jiran tepi rumah. Saudara mara tepi rumah. Tak boleh nak makan. Mari minta. Aku tak ada. Cari diri. Tu Fir'aun zaman moden. Ni perangai-perangai ni kita tak boleh ada. Fir'aun zaman moden.
Kemudian dia kata ke wa ta'kuluna turata aklan lamma. Ni perangai Firaun zaman moden. Dia kata apa situ? Dia kata ayat 19, sedangkan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukkan yang halal dan yang haram. Gambar mana orang makan harta pusaka? Gambar mana manusia lah ni tomak halapanya, mak ayah tinggal harta, tinggal tanah. Dia muka dia anak sulung, maka anak basuh ni tak reti ke satu. Dia ambil dia, tak sewilah dia bagi cara dia. Zaman mana? Itu Firaun zaman moden. Ataupun kita ni, tuan-tuan, rumah kita, kalau ikut tara setakat ni lah. Kita pergi buat lebih tara, orang pun tak boleh lalu. Betul tak? Ada laku zaman ni? Ada. Satu apa namanya? Zakat. Tanah lebih menyebabkan orang tak boleh lalu, tanah rizak. Jawab sendiri depan Allah nanti. Ni Firaun apa? Firaun zaman moden. Gapo lagi Firaun zaman moden ni tuan-tuan? Hak kita pandai takut sekali. Iaitu dia katakan wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Hatta saka hak lagi kita takut ni. Hatta saka hak jenis kah? Tak reti, tak bagi. Ni nak sebut ni mana? Mak ayah tinggal tanah. Lepas tu mak ayah ni buat sejid, buat wakaf. Mari anak cucu buat lagu mana? Rombok sejid. Muka tak ada hitam putih. Lagu mana lagu tu? Itulah Firaun dipanggil Firaun zaman moden. Orang takut kena bagi ni. Batu nak suruh. Kalau sini ni tanah masjid ke tanah orang lagi? Tak tanah mak. Orang lagi. Orang wakaf dah tukar dah nama. Tukar dah nama mak ke? Majlis dah. Selesai. Selagi tak tukar, bahaya lah. Tunggulah anak cucu. Allah takut kita. Sebab apa? Tanah ni lama-lama ya kau tak ada, betul tak? Nak beli lah ni tanah berapa ribu? 80. Ada. Lebih lagi? 100. Kalau sini 100,000. Lepas tu anak lah ni nak cari 100,000. Payah. Tak payah. Anak saya tinggi nak cari stokor 100,000 tak jumpa. Nak kata payahnya. Itulah Allah tegur. Jangan jadi perangai Firaun weh. Lagi Firaun lagi. Contoh dia lagi. Dia katakan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Iaitu mencintai harta secara berlebih-lebihan. Saya kata, balik rumah. Lepas balik kerja, balik rumah. Lepas tu, basuh kereta. Siapa masuk atau gorek. Lepas tu, mayan rumah. Lepas tu, sipir pula kereta pula. Lepas tu, mayan rumah. Lepas tu, tak siapa sajid. Ini wa tuhibbunal mala hubban jamma. Perangai ni jangan ada pada diri kita. Jangan ada. Saya nak pergi sajid. Setengah orang ni saya sejid dekat apa? Kalau zaman lah ni budak-budak muda, bapa tak pergi sejid, nak buat live. Nak buat live, masa ni lah trafik paling ramai. 7 siapa, lepas gorek siapa ke Isa, trafik orang paling ramai. Jadi dia pun buat live masa ni. Tak siapa sejid, 20 tahun. Jumpa bila umur 60 baru siapa sejid. Kalau jumpa, kalau tak jumpa lagu mana? Ini perangai-perangai yang kita panggil Firaun zaman moden. Kita takut kita yang termasuk daripada galangan yang Allah sebut Firaun zaman moden. Sama lagi. Tengok muka surat 597. Kembali kepada surah Al-Alaq. Boleh dah? Boleh pergi dah? Slow-slow, sikit-sikit. Dia Quran ni, yang saya tengah buat ni, orang panggil tadabbur. Panggil apa? Tadabbur ni apa maksud dia? Tadabbur ni ayat ni no ayat apa ke kita? Jangan kita baca kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak sesungguhnya manusia itu benar-benar derhaka. Maka kita berkata, ni ayat ni no ayat ke Abu Jahal. Kita baca je tafsir. Lepas tu tak tengok atas diri kita, tak ada apa. Betul sama kita. Betul sama kita. Tak boleh. Tak boleh.
Tapi walaupun sejahat-jahat Fir'aun laknatullahi alaih, Allah sebut di dalam surah Taha, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Sesungguhnya mugilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia tagha. Tapi dalam surah Al-Alaq ni, Abu Jahal digelar layat tagha. Maknanya atas lagi daripada tagha. Orang kata-kata, kalau meta, atas lagi. Meta sungguh. Bapa dia gelar Abu Jahal meta sungguh. Dalam hidup dia tak pernah buat baik kepada Nabi SAW. Fir'aun aja buat baik kepada Nabi Musa. Bila dia buat baik? Buat dia ni jadi anak akak. Siapa umur sikit-sikit, siapa tu bit luar. Dia buat anak akak. Lepas tu, baiknya dia ni, masa dia nak mati, nyawa dia di sini. Dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dia sebut dalam surah Yunus, dia kata, mata. Nyawa di sini dah. Apa ni apa panggil? Air masuk. Lepas tu nyawa hidup kokoh lah. Maka dia kata, mata aku beriman dah kepada apa yang diimankan oleh Bani Israel. Aku beriman dah. Tuhan jawab tu. Alah. Baru sekarang, baru lah ni. Dia kamu nak buat press conference. Dia kamu nak buat, apa nama ni, kenyataan. Naik, muka dia kerajaan, dia sultan. Naik buat, aku minta maaf kepada semua Bani Israel. Aku buat salah. Sebenarnya Nabi Musa tu adalah orang baik. Dia ke? Tak ada dah. Lepas tu dia kata, al-ana. Baru sekarang. Fal-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ni, Fir'aun laknatullahi alaih. Jasad dia hancur ke tak? Tak. Jasad dia tak hancur. Dia diawet duduk di mana? Duduk di museum di Mesir sana. Orang kita tengok dia dengan keadaan dia pendek. Lepas tu kalau kita tengok orang pendek ni, minta maaf lah. Jangan segur dah. Orang jenis pendek ni biasanya betul tak? Orang jenis bukan pendek mana ke apa? Kalau dalam cerita Piramli dia panggil Ibrahim pendek tu. Ibrahim pendek, jenis pendek ni betul sikit. Wallahu alam lah. Tapi nak ceritanya dia ni pendek je tuan-tuan. Lepas tu kalau kita tengok muka dia gitu. Allah, lepas tu mata gitu. Uduh. Honi tu kalau kita mikir cara logik. Bodoh benar kita, minta maaf lah ya. Dah muka uduh nak jadi tu Allahu akbar. Masa tu dia sempat juga rakyat nak beriman. Tapi Abu Jahal ni kata, minta maaf lah ayat. Dia ni memang meta sungguh, tak betul testing. Kata bahasa kasar sikit orang panggil bengong. Ada berlaku dia. Bapa dia ni? Dia ni tuan-tuan tak ajar buat baik kepada Nabi SAW. Dan akhir sekali masa dia nak dibunuh pada peperangan Badar. Pada peperangan Badar tu. Maka ketika itu Abdul Rahman, bukan Abdul Rahman, saya tak ingat nama gambar. Ada seorang sahabat tu. Jadi masa tu dia apa kata? Lagu mana? Nak beriman ke lagi? Dia tanya. Maka ketika itu dia ambil kaki dia, letak atas dada kami. Letak atas dada Abu Jahal. Dia pergi panggil ke apa? Hei pengembala kambing. Gelar lagi. Nak mati dah. Nyawa dah. Hei pengembala kambing. Dia panggil kawan ni. Saya tak ingat nama apa sahabat. Lepas tu gop. Bunuh kawan tu. Mati. Lepas tu lah ni, kubur yang mana? Orang lepas dalam laga. Kubur dia orang lepas dalam laga. Siapa ada peluang pergi buat umrah, gilah tempat ni. Bukan pergi melawat untuk kita apa? Ya Allah, selamatkanlah Abu Jahal. Tu panggil korennya. Jangan salah pula.
Gi sana tu nak rayak gapo? Nak rayak ya Allah, jangan we ada keturunan aku serupa dengan Abu Jahal. Siapa aku mati, tak ada seorang pun. Tu pentingnya kita pergi melawat dia. Allah siapa situ kebanyakan orang kata bang busuk tak boleh nak cerita. Tu hari no kan. Masa ketika Abu Jahal ni mati, tanah belakang tahuk dari laga, Nabi SAW pergi depan, duduk situ dia kata, "Aku mana?" Siapa betul? Aku kamu betul. Gana nak kena kata lah kah? Gitulah bahasa dia. Maka sahabat-sahabat mari, "Ya Rasulullah, mu kecek dengan siapa? Mu kecek dengan orang mati. Bukannya jadi apa-apa." Nabi pun jawab, dia kata apa? Dia kata, orang yang telah mati, dia dengar kita kecek apa, cuma dia tak boleh nak balas. Sebab itulah pentingnya, kadang-kadang kita pergi tempat rumah-rumah, kubur mak kita ke, kubur nenek kita ke, kubur ayah kita ke, kita pergi ayat dia. Tapi jangan doa ayat. Doa dah, kita nak beli kereta BMW ni. Pergi kubur dah tu. Nak minta benda-benda dunia lagi. Tukarlah kereta weh. Tukar. Minta lah selamat dunia akhirat. Lain sikit. Gitu maknanya kita gitu. Ada, kita boleh kecek. Kita boleh rayak ke dia. Tolong doa lah. Dan memanglah. Apabila berlakunya kematian seseorang ni. Mati ya dia. Maka orang yang mati tadi. Contohlah Abaji mati. Contoh Abaji dah. Ni contoh dah. Tak lagi ni. Contoh. Abaji mati malam ni. Maka Abaji akan jumpa dengan geng-geng hak lama. Orang-orang tepi ayah-ayah kotuk ke apa, dia kata, gua anak demo. Dia tanya. Malaikat pun mari raya. Relax dulu. Ya baru letih, baru sapa. Relax. Pani mau nak tanya-tanya. Gitu keadaan dia. Tapi kalau kita duduk mana? Duduk dalam taman syurga. Kalau kita duduk dalam lubang neraka, tak ada nak kecek. Duduk dalam lubang neraka. Allahumma kulhum. Ikut saya. Allahumma. Sebut Allahumma unkulhum min dhiqi al-qabri wal-luhudi ila jannatika jannati al-khulud. Dia kata, ya Allah, mutukalah. Kalau aku ni, lah ni duduk dalam sepik dah kubur aku. 3 kaki lebar, 3 kaki panjang. Betul tak? Lepas tu dalam sakat mana? Ada orang buat sapak kat dada dah. Betul tak? Jadi kecil je. Nak tahu kecil, teragi gali sendiri. Lepas tu terus duduk dalam. Lepas tu dalam tu pula perasan tak? Dia buat macam tepak dia tu. Perasan tak? Dia buat sepik lagi, nak suruh we duduk nyengging gini kan. Allah sepiknya. Situlah orang panggil lah. Kita beli lung rumah, tapi tak pernah komplain dengan orang lain. Ada kita pergi jumpa siapa-siapa kita baru mati. Ada orang kata komplain. Dia kata, rumah hamba ni kecil ni. Tak ada. Tak ada orang pernah komplain. Sebab apa? Dia masuk dah dalam alam kubur. Maka situlah dia kata, min dhiqil qabri wal luhud ila jannatika jannatil khulud. Biar Tuhan tukar jadi ke, duduk dalam taman-taman syurga. Hak ni hak kita nak. Kita nak rasa, ya Allah, mintalah aku duduk dalam taman-taman syurga. Maka matilah siapa dia? Abu Jahal. Dalam keadaan dia tak pernah buat baik. Kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Jangan ada perangai supaya Abu Jahal. Nak ada perangai seperti mana? Sepertinya Rasulullah SAW. Boleh sebut sama-sama kita selawat Nurul Mubin sebentar. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا
على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Tengok ayat dalam surah At-Tin sebentar. Tengok surah At-Tin atas dia tu. Dia kata apa? Laqad khalaqnal insana. Baca. Fi ahsani taqwim. Cuba baca apa je masuk. Baca masuk. Baca masuk saja. Masuk terjemah. Terjemah. Ayat 4. Ayat 4 surah At-Tin. Muka surat 597. Jumpa 597 tu. Jumpa 597. Tak jumpa? Ada. Ayat yang keempat tu. Tengok sebelah dia, jangan tengok dalam, tengok sebelah dia. Sesungguhnya. Okey, dia kata sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat surah Wat-Tin Waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin Wat-Tin Waz-Zaitun ni 3 orang. Kalau nak tulis boleh tulis. Boleh dobik dah. Quran ni boleh dobik, faham dobik. Boleh buat nota kaki. Nota kaki. Boleh tulis tepi ya. Wat-Tin Waz-Zaitun 3 orang. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dengan Nabi Isa. 3 orang. Boleh? Kemudian wa Turi Sin Nabi Musa. Kemudian wa hadzal baladil amin Nabi kama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa orang sini? Nabi. 5 orang. Siapa dia 5 orang ni? Ulul azmi. Siapa dia ulul azmi? Iaitu presiden kepada para nabi, para anbiya, para nabi dan juga al-mursalin, para rasul. Ini presiden dia. Jadi dia katakan 5 orang ni dia terbaik. Tapi Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kita ni juga adalah orang yang sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk Allah. Kemudian dia kata apa? Ini contoh 5 orang tadi. Thumma radadnahu asfala safilin. Hamba baca maksud dia. Ayat 5. Baca ayat maksud. Ini orang yang mana? Orang yang paling bawah sekali. Iaitu tak tahu siapa. Sebab itulah mari surah Al-Alaq. Dia ayat orang yang paling bawah sekali. Iaitu Abu Jahal. Boleh faham? Quran ni lagu ni. Tengok sini. Tengok saya. Quran ni start daripada Bismillah. Siapa kau hujung? Ya akan kait sama. Ya akan musing gini. Dia tak akan lagi. Berasa tak Taimah tadi? Dia baca surah Al-Anfal. Kemudian tiba-tiba dia baca surah apa nama ni? Tak buat surah apa dah? Tengok rakaat keluar. Surah apa rakaat keluar tak baca ni? At-Tin kan? Wat-Tin kau surah apa? Saya tak ingat. Dia lebih kurang. Tadi dia baca surah Al-Anfal. Lepas tu surah yang kedua tu dia baca surah kecil. Jauh tu. Jauh beza. Al-Anfal ni juzuk 9. Kalau ni dia baca juzuk 30. Jauh beza. Tetapi Quran walaupun jauh secara mana pun dia tetap bersambung. Dia tetap sambung dua tu. Itu hebatnya Al-Quran. Marilah kok mana kita nak tafsir daripada atas ke bawah, bawah ke atas, tengah ke belakang, belakang ke depan, boleh belakang. Itu kehebatan Quran. Biar kita nampak. Oh gini weh Quran. Maka dia katakan apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Dia cerita apa? Dia cerita orang yang paling bawah sekali. Ni abang tengok ni. Ini orang paling atas sekali. Siapa dia orang paling atas sekali tadi? 5 orang tadi lah. Orang yang paling bawah sekali siapa dia? Tak tahu siapa dulu. Jadi nak tahu siapa kena baca dalam surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Boleh faham? Boleh faham? Jadi siapa dia nak baca nak tahu mana? Maka kena tengok ayat ni. Kalla, baca kalla. Innal insana la yatgha
Orang yang melampaui batas ni lah orang yang paling direndahkan darjat dia. Sepatutnya dia dah atas darjat dia. Tetapi di bawah kan sebab dia melampaui batas. Mana perangai dia? Maka baca ayat seterusnya, ayat ke-7. Ar-ra'ahu istaghna. Baca. Baca. Itu apa ni maksud dia? Ni perangai dia. Perangai orang melampaui batas ni serba cukup. Contohnya gini. Kita mari sejik. Tiba-tiba orang tegur kita. Kalau mayat kursi, tak boleh duduk gini. Mayat kursi ni kena ingat. Wahai kursi saya nak tunjuk. Mayat kursi. Kalau kita nak semayat kursi ni. Mayat kursi. Sini. Sini. Okay. Kebanyakan orang letak sini. Ni sah. Hidup sini. Ni salah ni. Ni salah. Ni sah kita ni. Dia tak kursi sini. Dia kira apa? Ni sah dia. Tak. Dia kira hujung kaki belakang. Boleh tak? Baru kita main Allahu Akbar. Patut tak boleh duduk, baru duduk sini. Tak boleh nak dingin, baru duduk sini. Nampak tak? Maka orang pun tegur dia. Tak kena. Dia peneliti. Ambo ni cikgu. Berangan ni, dia panggil kah? Ar-ra'ahu istaghna. Berasa cukup. Berasa diri tu kan ada ilmu. Tak boleh orang tegur. Ni perangai siapa dia? Perangai Abu Jahal. Perangai orang rasa diri cukup. Tak ada ilmu. Tapi kalau orang tegur tak boleh. Jadi hak duduk atas ni. Hari ni kita mula rasa nak ngaji Quran. Pergi Quran, dengar Quran. Alhamdulillah. Mana kita kohon nak ngaji dah ni. Kohon nak reti ilmu dah ni. Maka kita kena tambah sama ilmu kita. Pertamanya. Bapa start semaya nak akak takbir gini. Allahu Akbar. Bapa apa meh? Bapa akak takbir gini. Tak je tahu. Tiba-tiba akak gini. Mari mana akak gini? Tak boleh kau nak akak gini. Ataupun gini. Kau nak buat teramai kau apa? Bapa akak gini. Ini adalah hikmah, di antara hikmahnya nak tunjuk kita ni serendah. Selendar. Tahu selendar? Bukannya minyak selendar. Surrender. Serah diri. Kata, aku tak kerti kau satu, ya Allah. Allahu Akbar. Tuhan Jahat besar. Tapi kita start Allahu Akbar. Hari ni pukul 9 ni aku nak pergi makan nasi. Tak ada apa-apa. Tu Allahu Akbar. Biar kita kerti. Gapo kita semaya ni, kita akak takbir ni sebab gapo? Kita kena cari ni dok mari semaya, ikut je semaya. Tak boleh. Jangan duduk tahap tu. Kita dulu kita lala dah. Jadi kita masuk tu ilmu kita. Carilah ilmu. Biar kita faham. Lah ni ustaz nak cari ilmu lagu mana? Buka je YouTube Belanda. Cari ustaz gapo-gapo ataupun cari lagu mana semaya, apakah hikmah semaya, dia pun tubik lah dia. Apabila kita ngaji melalui YouTube tadi, pergi jumpa ustaz, pergi jumpa tok guru, tanya, ustaz betul tak pemahaman saya? Nak ngaji mudah lah. Contoh nak ngaji malam ni surah Al-Alaq. Ni minggu ke apa? Minggu kedua. Kita jumpa minggu 4 pula lah. Minggu ke-4 pula, insya-Allah kita beriti contoh lah, kita beriti ayat 14 contohnya. Nak masuk ayat ke-15. Maka sebelum masuk ayat 15 tu, tarik dah. Tadabbur surah Al-Alaq ayat 15. Dengar ustaz ni. Jadi saya mari cerita, boleh faham dah sikit-sikit. Boleh faham tak? Jadi kita nak ngaji jamilah ni sangat-sangat mudah. Tu pentingnya kita tengok satu persatu. Tuhan nak ayat gapo kita. Jangan berasa cukup. Berasa cukup ke apa? Guana demo ni. Tak berapa nak ngaji. Tak apa dah hamba. Hamba mari sejik kelik sejik. Jangan. Orang mari sejik kelik sejik belum tentu masuk syurga. Lama mana orang mati saat dia nyawa dia duduk sini. Kata Allah dalam surah Al-Munafiqun, dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa
Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Meta bukan laki. Meta malaikat Israel. Amo nak buka saya bikin sementara. Amo nak transfer, nak sedekah. Katanya malakul maut Israel. Hey! No. Dia cabut. Habis. Tak ada lambat walaupun saat. Walaupun tangan kita ni pegang telefon dah. Dia tangan kita ni buka saya klik. Tunggu nak approve je lagi. Tunggu nak approve, tekan approve tu kak, beres. Masuk dah sedekah. Tapi kalau Tuhan kata, tak. Pukul 8.18, 20 saat. Kita tak ada tekan. Tak ada tekan. Baik kita buat amalan daripada sekarang. Jangan rasa selesa. Jangan rasa cukup dengan amalan yang kita ada. Saya ni tuan-tuan, jumpa dengan orang hak mana masih lagi mengaji walaupun dia sudah jadi guru, walaupun dia mengajar kuliah mana-mana. Masih lagi ngaji. Ngaji, tetap ngaji. Ngajilah. Biar kita mati. Mati dalam keadaan kita tengah ngaji. Mari dulu saya tak ingat. Ada seorang Habib ataupun Kiai daripada Indonesia. Tapi dia ni Habib Ali ke apa saya tak ingat. Dia pun ayat lah. Dia baca sikit. Dia kata, ni wasiat, marilah kita pakat-pakat dengar belaka apa yang Habib Ali nak ayat. Dia ni zuriat Nabi SAW. Mari kita pakat dengar nasma'. Mari kita dengar dengan fokus. Alhamdulillah. Pun mati. Mati tengah duk ngajak orang tu. Hak tu kita nak. Kita nak mati lagu mana, maka kita kena doa daripada sekarang. Jangan mati seperti siapa dia ni? Abu Jahal. Dah lama tak. Lepas tu sumbat barat pula. Bengong pula. Minta maaf lah. Sebab dia ke apa? Dia mati dalam keadaan dia sombong, sangat-sangat sombong. Orang nak suruh dia masuk Islam. Orang nak suruh dia ngucap. Gelah kat orang pula. Hei pengembala panggil kambing. Hei pengembala kambing. Gelah kat orang pula. Nak mati dah tu. Allahu Akbar. Kalau kita nak faham zaman lah ni mudah cerita gini. Mari aku nak ayat kamu sikit, minta maaf lah. Tolonglah tutup aurat. Dia katakan, mu tak seduk ayat aku. Kubur masing-masing. Kubur masing-masing. Kita tolong jawab dia. Aku nak mugi ambil cok cakumu masa mu mati, mu gali sendiri, mu kamuh mu sendiri, lepas mu tanam mu sendiri. Boleh tak? Boleh. Dah tahu dah kalau kita mati memeleka orang, maka dengarlah nasihat orang. Sebabnya nasihat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Pentingnya tuan-tuan. Maka kita tengok lagi. Dia kata apa? Inna ila rabbika ruj'a. Baca. Baca ayat ABJ maksud dia. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kamu kembali. Berasa cukup lah mana kak? Lah mu kena pergi ke Tuhan juga. Ada setengah orang dia kata apa? Ambo dak tu dah. Ambo boleh rawat ambo sendiri. Ada orang berfikir dalam kata. Maka kita rayak dia. Dah Tuhan nak kata dia. Dah Tuhan nak kata mu mati juga. Walaupun doktor. Ada setengah orang kata, sedap dia jadi doktor boleh rawat dia, tak mati dia. Kabut sekali. Dia kata pada surah Ali Imran dia sebut panjang sikit. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Panjang dia cerita. Manusia ni akan mati sikit. Panjang sikit. Kemudian masuk surah Al-Anbiya dia kata kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Pendek sikit. Semua orang akan mati. Mari surah Al-Ankabut kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Pendek. Mata sangat. Mati juga mu. Tu ayat Quran. Mula-mula ayat mu ni akan mati sekian. Lepas tu dia mu akan mati. Lepas tu rasa mata sangat dia. Mu ni akan mati. Dia naik. Naik suara lain dah. Kecek pun jadi lain dah. Itulah cara ayat Al-Quran. Kemudian kita tengok lagi sikit lagi. Ara'aital ladhi. Baca. Yanha. Baca maksud dia. Abiji.
Apakah pendapatmu tentang orang melarat? Larat ke apa? Abadan. Baca. Ida Salla. Baca. Apa maksudnya? Ni orang yang mana tengah semaya siapa dia ni? Kalau ayat ni ditujukan kepada Nabi SAW. Masa tu Nabi semaya depan Kaabah. Maka Abu Jahal dia katakan, mu nak tahu tak? Mu tengok apa ni aku gana kepada Muhammad ni. Aku akan jejak atas kepala dia. Aku akan jejak atas belakang dia masa dia semaya apa ni. Mu tengok dah. Pergi royak betul ni. Royak ramai-ramai orang apa gitu ni. Masa tu Nabi SAW tengah semaya depan Kaabah. Maka acu dia nak pergi dekat. Gitu. Lepas tu kembali belakang. Atau kita tanya, "Guano dah?" Tak guano lagu mana weh. Aku nak pergi jejak kepala dah. Aku acu nak pergi jejak kepala. Aku tengok ada ulama tafsir menafsirkan ada api besar banyak depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama tafsir menafsirkan ada uta besar duduk depan dia. Terang tebing. Bapa saya suka ambil api. Bapa dia sebut api. Maka kita tengok ayat sikit. Pada ayat 17. Falyad'u nadiyah. Baca. Jumpa dah ayat dia. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Baca ABG. Ayat 17. Maka maksud dia 17. Dia panggil. Acu terang mu panggil. Mu panggil Nadi ni. Zaman tu dia ada satu kumpulan. Namanya Nadi Nadwah. Ataupun kumpulan something gangster zaman tu. Maka dia kata, panggil geng-geng mu. Serenal lagi. Maka sama lagi. Dia kata ayat 18. Ayat 18. Dia kata, berasa debel gak panggil geng-geng mu. Tak apalah. Aku panggil orang debel sekali. Zabaniyah. Gapo Zabaniyah? Malik Zabaniyah ni. Penjaga neraka. Penjaga neraka ni, dia digelar daripada perkataan Zabana. Zabana ni Zabanun. Gapo mana Zabanu? Orang hak bengi, orang hak tak cara ke orang. Maginya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bini Nabi Nuh alaihi salam. Bini Nabi Nuh tahu kan? Dia kan masuk neraka. Bini Nabi seorang lagi, bini Nabi Lut. Dua orang kan? Dia gigi, dia kata. Malik Zabaniyah, mu tak kenal ke aku siapa? Aku tak kenal kamu. Dia pergi pun lepas. Tak ada nak kacau banyak. Mu tak sia ko kat kuih Malik Zabaniyah. Sia gapo mu? Pun lepas. Dia tak cara. Yang agak ni, ada manusia dalam surah ni, dia sebut apa? Dia agak gini. Dia agaknya, nama apa? Abu Jahal ni, dia pergi sini. Di sini ni. Sini ni apa yang apa ni? Atas ni. Ubun. Dia kata apa? Tengok ayat dia. Dia kata, "Kalla la illam yantahi lanasba'an bin nasiyah." Baca ayat 15 tu. Sekali-kali tidak. Ni dia pegang gini ni. Malik Zabaniyah ni pegang gini, serup je lah pada api neraka. Kalau beras kita kata, nak pegang gini, kita memikir dengan logik Ada orang pergi gun ni, ambil akak orang ni siapa terakak. Ada. Tak ada. Kalau orang gagah secara mana pun, mesti dia pergi sini ke. Betul tak? Ni nak kata gagahnya Malik Zabaniyah, dia pergi dengan rambut je. Terup je lagi. Allahu Akbar. Lepas tu, kalau terang rambut sendiri. Orang lelaki terang apa je? Kau tak ada rambut. Tak ada rambut. Tak ada rambut. Terang dia. Sakit. Saya ni tengah pergi ni sakit. Ini Malik Zabaniyah serup je lepas. Allahu Akbar. Itu setara tu. Kemudian soalan dia. Bapa yang malaikat Zabaniyah ni, dia pilih tarik ubun. Bapa dia tak pilih tarik tangan? Boleh ke dia pegang tangan lepas? Boleh tak? Boleh. Tapi bapa dia pegang ubun. Tengok ayat yang ke-8 dalam surah At-Tin. Tengok surah At-Tin. Alaihissallahu. Baca. Bi ahkamil hakimin. Baca maksud ya, Abiji.
Dia tanya, Tuhan ni kan adik? Lepas tu kita jawab lagu mana sini ayat ni? Jawab ke apa? Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Kita baca ke apa lepas tu? Bala. Bukan bala tu bala dah. Jangan duk faham bala tu bala. Bala itu mana exactly. Yes, betul. Tuhan ni adik ke tak? Adik. Lagu mana kita nak tahu Tuhan ni adik? Maka Tuhan kata apa? Mu tengok ayat dalam surah Al-Alaq. Lagu mana tu adiknya Tuhan ni? Dia hak salahnya Abu Jahal ni ubun dia hak salah. Bapa ubun dia hak salah? Mengikut kajian sains lah ni, ini ubun adalah tempat yang membuat keputusan. Mana? Contohnya saya nak ambil ni. Nak buka ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Keputusan saya ambil air ni saya minum. Mari mana keputusan? Dek sini. Ni, ubun ni. Sebab tu orang zaman budak dulu, tidak orang-orang tua ayat ke apa? Jaga malak, ubun-ubun. Ingat tak? Kan lembek lagi ya. Apa kat doa belakang lah. InsyaAllah malam esok isteri saya, dia akan masuk uak. Ada doa di hari Jumaat ni. InsyaAllah doa lah. Jadinya tuan-tuan, dek sini ubun ni. Jadi ubun ni, dia suruh jaga molek, lembek lagi weh. Inilah tempat yang buat keputusan. Jadi sebabkan tempat itu buat keputusan yang salah, Abu Jahal buat keputusan salah, dia langgar Nabi SAW, dia derhaka kepada Nabi SAW, maka Allah suruh Malik Zabaniah tarik sini. Allahu Akbar. Adik tak Tuhan? Adik? Ya. Dia neraka dah. Tapi bukan neraka tu. Dia ada kena faham gini. Nak faham? Allahumma salli alaihi wasallam. Bapa tanya kita? Soalan dia. Bapa tanya kita? Oh, saya cerita kan eh? Okey. Kena faham gini. Pertamanya, Quran, dia cerita start daripada awal kejadian. Allah duk sorang dulu. Masa Allah Esa tak ada ke satu. Allah akan cerita sampai ke ujung sekali. Benda tu ada cerita belakang tak? Ada cerita dah belakang. Soalan saya. Abang Mek masuk dah ke syurga. Abang Mek tahu dah Abang Mek masuk syurga dah. Tak tahu lagi dah. Tapi Tuhan tahu dah. Lepas tu Abang Mek nak tahu Abang Mek masuk syurga ke tak lagu mana? Nak tahu lagu mana? Quran cerita. Kalau Abang Mek buat gini, perangai gini, maka perangai ahli syurga. Maka Abang Mek masuk syurga. Maknanya lah ni kalau kita buat perangai supaya Abu Jahal, maka adakah perangai kita supaya Abu Jahal, kita akan masuk neraka? Yes, akan masuk neraka. Tapi kita masuk neraka dah kalau ni, dak lagi. Quran ni menceritakan masa depan. Sebab itulah kita kena tengok Quran. Sebab Quran dia banyak cerita tentang kematian dan juga kematian. Lepas kematian ada kehidupan selepas mati. Dia cerita berlaku dah. Jadi lah ni dia duduk dalam api neraka ke tak lah ni? Dia duduk dalam api neraka dah. Dan dia orang baik duduk dalam syurga dah. Tapi bezanya bukan neraka yang akan diduduki. Ataupun bukan syurga yang akan diduduki. Tetapi tengok doa saya tadi kan. Allahumma nqulhum min dhiqil qabri wal luhud ila jannatika jannatil khulud. Ya Allah, mutukalah kubur hak sepik tadi. Kalaulah kubur tu sepik, jadi seperti taman-taman syurga. Bukan syurga lagi. Taman-taman syurga. Kalau duduk dalam neraka, dia duduk dalam lubang api neraka. Dia duduk rasa, duduk sesa dah. Lah ni dia kena sesa lah ni. Dia duduk sesa. Kecuali siapa dia, hak berhenti sementara. Hak sesa. Iaitu Abu Lahab. Bapa dia berhenti sementara? Dia berhenti biasanya dia berhenti hari Isnin. Bapa berhenti hari Isnin ni? Sebab Nabi Abu Lahab memuliakan ketika hari kelahiran Nabi SAW. Dia mulia meta. Hari Isnin dia dah hak meta. Hari lain seksa. Kalau Abu Jahal lagu mana? Abu Jahal ni ibarat kita nak faham. Sekali dia kata masuk dalam, ya akak pula. Sekali dia kata masuk dalam, ya akak pula. Gitulah keadaan dia. Allahu Akbar. Batu pentingnya tuan-tuan, selagi tak boleh baca Quran, selagi tak mari rasa cerita Quran, jangan mati. Mati tak selamat. Tunggu.
Tak percaya terang mati. Memang kita tak selamat kalau tak pandang ngaji Quran. Tak pandang ngaji Quran, tak faham Quran. Jangan ada perasaan itu ya. Minta doa, ya Allah tangguhkanlah umur aku ya Allah. Selagi aku tak rasa cinta Quran, selagi itulah ya Allah jangan matikan aku lagi. Boleh faham tak? Kemudian kita tengok, boleh jelas ada apa memang? Jelas. Kemudian dia kata abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda, dan insya-Allah kita sambung minggu yang seterusnya pada ayat yang ke-11. Pakat tanda dah. Boleh tanda ayat ke berapa. Jadi minggu seterusnya kita akan sambung daripada ayat yang ke-11 insya-Allah. Ada soalan? Ada soalan ke apa-apa? Ya. Tadabbur dengan tafsir. Okey, bagus soalan. Tafsir ini apabila kita baca, maka kita kena cerita asbabun nuzul. Mari mana ayat ni? Patut ayat ni cerita lagu mana? Patut apa nama ni? Dia punya hadis dia lagu mana? Sebab apa ayat ni ke apa? Tapi kalau tadabbur ni, kita semua orang awal boleh buat belakang. Dengan cara contohnya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu baca masuk. Baca apa yang baca sendiri. Baca ayat 1 tu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Abang tanya gini. Aku baca ke dak Quran? Aku buat gapo-gapo aku kaji ke dak Quran? Atau dia panggil tadabbur. Maknanya kita meresap dalam diri kita, aku buat ke dak gapo hak Tuhan raya. Walaupun ayat ni contohnya kata gini, qul ya ayyuhal kafirun. Ayat tu cerita pasal orang apa? Orang kafir ni. Jadi ayat ni kalau tadabbur, kalau tafsir dia akan kata, katakanlah wahai orang-orang kafir. Maka ayat ni turun sampai bila? Ayat ni nak cerita pasal apa? Kata ya. Tapi kalau tadabbur ni dia kena ayat apa? Ya Allah, aku ada perangai ke dok seperti mana perangai orang kafir. Gitu tadabbur. Boleh faham tak? Sebab tu saya bawa tadabbur. Tafsir ni dia kelah-kelah Ustaz arwah Ustaz Mak Mustafa, dia orang hebat. Saya dah kelas-kelas budak ya. Jadi kita bawa cara mudah ya. Kita bawa cara gapo kita boleh faham, nak ayat gapo je cerita-cerita. Dia orang kelas-kelas hebat, cara dia pula. Boleh. Jadinya nak ayat ceritanya setiap kali banyakkan kalau boleh. Siapa hak tak pandang ngaji Quran, ambil buku klik rumah, buka baca tafsir, lepas tu baca, lepas tu royak Allahu Akbar. Aku ada kedok perangai lagu ni. Aku buat kedok tu hari raya ni. Apa dia kata sudah. Lepas kita baca lagi. Contoh watin ni wa zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin buah zaitun ni aku buat amal kedok buah tin buah zaitun. Tuhan nak ayat apa buah tin buah zaitun. Kalau kita ni jenis orang mikir sikit, buah tin buah zaitun apa kelebihan dia? Kita pun Google. Apakah kelebihan buah tin? Apakah kelebihan buah zaitun? Oh ni. Boleh tahan nyakit ni. Boleh tahan nyakit ni. Oh aku kena makan ni. Kena buat gini. Itu panggil tadabbur. Boleh faham? Dia memudahkan bahasanya apa yang Allah nak rakyat ke kita. Boleh lah? Jadi sekadar itu saja. Subhanakallahumma. Boleh ikut saya. Subhanakallahumma. Wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana. Lafi khusr. Illa alladhina amanu wa aminus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Hak mana duduk dalam TikTok ni belum follow ustaz, boleh follow ustaz. Lepas tu ustaz sampai 18 hari bulan 10 ustaz tak boleh buat live di almuhsin.com dah. Apakah mari sini belakang dah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Ampunilah dosa kami daripada sebesar-besar dosa sehingga sekecil-kecil dosa ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah, masukkanlah jiwa tadabbur dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami ya Allah rezeki ilmu ya Allah supaya kami dapat bertadabbur dengan Al-Quran ya Allah, supaya kami menhayati Al-Quran ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah ya Allah perasaan cinta kami kepada Al-Quran ya Allah. Bukalah cara fikir kami adalah cara fikir Al-Quran ya Allah. Biarlah apa yang kami lakukan
mampukan dalam hidup berdasarkan daripada Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, rindunya kami kepada Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, kurnialah kepada kami rezeki supaya kami, ya Allah, dapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat dalam mimpi, ya Allah. Kami rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, kurniakan kepada kami supaya kami dapat masuk syurga Firdaus tanpa hisab, ya Allah. Walaupun kami tahu kami tak layak ke syurga Firdaus, ya Allah, tapi pilihlah kami, ya Allah, seperti mana kau pilih hamba-Mu yang saleh dan salehah, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.